daripada tadi. Okey, saya start baliklah. Ni, saya start balik. Okay, saya akan terangkan balik. Okey, tadi kita bercakap tentang apa yang awak dah pernah belajar dulu. Dulu awak dah pernah belajar X dan juga Y. Kita ada belajar macam ni. Okey. Dan kita akan ada apa-apa plot lah. Contohnya macam ni. Contohnya Y sama dengan 2X kuasa 2. Okey, sebelum tu semua boleh dengar Dengar saya, dengar. Uh, boleh nampak skrin boleh nampak juga. Nampak ke? Okey. So sekali lagi awak dah pernah buat Y dan X dan Y macam ni, chart dia macam ni, dan juga awak ada equation dia. Jadi curve ni, inilah equation dia. Y sama dengan 2X. Ini satu contoh Jadi apa yang diceritakan oleh equation ni ialah relationship antara Y dan juga X. Okey. Ini yang diceritakan oleh ini. Jadi kita boleh tulis ni Y as a function of X. Ini bukan, ini dia mesti kita akan tulis macam ni tau. Okey. Kita akan tulis macam ni. Kita akan tulis macam ni kan. Y dalam kurungan X. Bermaksud dia nak tengok relationship antara Y dan juga X. Maknanya bila X ni berubah, Y ni macam mana perubahan dia. Itu yang kita nak tengok dari sini. So kalau kita boleh plot dekat sini, okey. Jadi itu sebab kita tulis ni Y dalam kurungan X. Sebab kita nak tengok bila X ni berubah, Y ni berubah macam mana. Kita tak tulis macam ni. Kita tak tulis X dalam kurungan Y. Tak ada. Kita tengok sebab Y ni yang akan berubah dengan X. Bukannya the other way around. Okay. Y yang akan berubah dengan X. X tidak berubah dengan Y. Contohnya macam mana? Contohnya kita bagi dekat sini. Contohnya macam ni. Okay. Contohnya makanan dan berat badan. Contoh macam ni. So contoh dia akan naik macam tu. Maksudnya dekat sini apa? Lagi banyak kita makan, lagi bertambah kita punya berat badan. Okay. So berat badan ni, hubung kait antara berat badan dan makanan ialah macam ni. Lagi banyak kita makan, lagi banyak kita naik berat badan. Bukannya lagi banyak kita naik berat badan, lagi banyak kita makan. Dia bukan macam tu. Itu tak betul. Jadi maksudnya, cara kita tulis ni pun dia penting. Okay. So ini adalah Y. Ini adalah Y. Macam mana Y ni berubah bila X ni berubah. Boleh faham? Boleh. So X ni adalah independent independent. Jadi independent maksudnya dia tidak berkait dengan apa-apa pun. X ni makanan. Jadi dia boleh jadi apa saja. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Tak kisah apa-apa bilangan. Dia cuma berat badan ni yang berkait dengan berapa banyak kita makan. Okay. Dia bukan the other way around. Jadi Y samalah dengan Y ialah, cara kita tulis tu Y ialah a function of, Y is a function of X. Hanya Y yang berkaitan dengan X. Jadi bila X tu berubah dalam sini, okay, Y sama dengan 2X kuasa 2. Bila X tu berubah, X tu boleh jadi 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Apa-apa saja nombor. Y ni akan jadi ni 2. Okay. Sebab apa masukkan 1 dalam ni, kita akan cakap dapat 2. Sini 2 kuasa 2 je 4 kali 2, 8. Okay. 3 kuasa 3, 3 kali 3, 9 kali 2, 18. 4 kuasa 2, 16 kali 2, 32. Jadi macam ni. So, Y ni akan berubah mengikut perubahan X. Ini yang diceritakan oleh equation ni lah. Oleh equation ni. Boleh faham tak setakat ni? Boleh Okey. Sekarang ni, cuba awak bayangkan macam ni.
Okay. Ada satu objek ni, yang dia dibaling ke atas. Okay. So, ini ialah starting point dia. Starting point dia ialah S. Inilah starting point dia. S sama dengan 0 meter. Dan ke atas ialah positif. Okay. Jadi, bola ni bermula di sini. Dia dibaling ke atas. Kemudian dia akan patah balik lah. So, bola ni akan daripada sini dimula dia naik ke atas. Kemudian dia patah balik sampai balik ke tempat asal dia di sini. 0 meter balik. So, kalau kita plot ini, kita akan dapat macam ni. Kita akan dapat ini ialah S. Ini ialah T. S ni ialah location dia, meter. T ialah time, second. Jadi, bila kita plot ni, kita akan dapat macam ni. Bermula daripada S0 ni, akan naik ke atas sampai satu tempat, satu titik maksimum. Di sini dia akan sampai satu titik maksimum. Kemudian akan turun balik sampai balik ke tanah. S sama dengan 0. Okey, boleh faham ya? Boleh, sir. Okay, mana sekarang ni, dalam rajah ni, S is a function of T. S tu berkait dengan T. Okay. S ni berkait dengan T. Ataupun S is a function of T. Okay. Dan relationship ni boleh jadi apa-apalah dalam gambar ni. Mungkin S ni ialah, katalah mungkin S ni diberi oleh 2T kuasa 2 contohnya. Contohnya lah boleh tak logik tak ni? So, bila T sama dengan tak boleh. Ni tak boleh. 2T kuasa 2 tolak sekejap apa equation yang logik macam ni? Dia akan ada satu masa yang di mana S ni kosong balik. So, ni dari atas sampailah dia kosong balik sekejap ni mungkin S sama dengan 2T kuasa 2. Adalah apa equation yang saya pun tak ni, tapi tak apalah, katalah kita ada satu equation lah. Tolak 2 ke contoh je lah Ni tak boleh sebab dia akan jadi pada T sama dengan 0, S sama dengan -2. Tapi nanti tak boleh. Contoh ni tak elok. Saya tak tulis dulu equation ni. Nanti ni saya lagi kita cari. Okay. Tapi basically point dia ialah ini ialah S as a function of T. Okay. S ada relationship dengan T. Okay. Jadi daripada sini kita tahu yang S ni berkait dengan T. Okay. Katalah kita plot satu lagi juga. Plot yang sama. Fenomena yang sama. Tapi kita nak tengok velocity dia pula. Velocity V. Unit dia meter per second. Dan kita nak tengok perkaitan velocity ni dengan S. Unit dia ialah meter. So, apa yang kita nampak nanti dekat sini ialah velocity ni, awal-awal dia, velocity dia, katalah awal-awal dia kosong. Kemudian velocity dia akan ada, velocity dia akan daripada, sebenarnya velocity dia awal ni, katalah kita ambil awal ni velocity tak kosong. Bila kita baling tu, lepas tu dia ada velocity dah. So, velocity ni sebenarnya akan jadi macam ni rupa dia. Dia akan ada satu nilai. Kemudian velocity dia berkurang.
sampailah titik kosong, lepas tu velocity dia akan pergi kepada negatif. Macam tu. Dia akan jadi macam tu. Okay. Velocity dia akan ada velocity. Tapi disebabkan ada graviti, velocity makin berkurang, akan ada satu tempat yang velocity dia dekat sini jadi kosong. Dan velocity dia akan berkurang lagi, negatif velocity. Sebab apa? Direction dia ke bawah pula. So, bila bola tu ke bawah, velocity dia pun akan pergi kepada negatif nilai dia. Sampailah dia akan sampai ke sini. Titik penamat dia dekat sini contohnya. Okay. So, ini ialah fenomena yang sama. Tapi kita ada V as a function of S. Ini ialah V dihubungkan, yang berhubung kait dengan S. Boleh faham tak? Boleh faham? Tadi kita ada S. Tadi kita tengok objek ni dibaling ke atas, di bawah ni. Tadi kita tengok S, hubung kait antara S dengan time. Sekarang ni kita tengok benda yang sama juga, cuma kita tengok hubung kait antara velocity dia dengan S dia. So, ini yang kita dapat lah. Okay, maknanya sekarang ni, so ini adalah V as a function of S. Okay, sekarang ni sebenarnya, kita tengok dua ni. Kita tengok yang ni, dan kita tengok yang ni. Okay, maknanya kalau S ni ada hubung kait dengan T, V pula ada hubung kait dengan S. Maksudnya V ada tak hubung kait dengan T? Ada ke tak ada? Kalau S ni berubah dengan T, V pula berubah dengan S, adakah V sebenarnya berubah dengan T? Nurul Fatihah, macam mana? Nurul Fatihah ada? Ada, sir. Okey, macam mana? Kalau V ni berubah dengan, kalau S berubah dengan T, maknanya dia ada relationship lah. Dan V pula berubah dengan S, adakah V ni sebenarnya berubah dengan T? Berubah. Berubah. Berubahlah kan? Betul lah tu, berubahlah. Sebab S ni berubah dengan T. Maknanya bila masa ni berubah, S ni pun berubah. V pula berubah dengan S. Maksudnya bila T ni berubah, V pun akan berubah. Cuma, kita tak tahu apa relationship dia. Kalau macam ni, kita tahulah ni sebab, okey, sekejap bagi saya cari ni equation yang sesuai. Sekejap, bagi saya masa 2-3 minit. Okey, contoh plot yang sesuai ni ialah, contoh equation yang sesuai dengan plot ni ialah S sama dengan negatif T kuasa 2 tambah 4T. Okey, macam ni contoh yang sesuai lah. Okey, so pada contohnya macam ni. Okay, so ini line ni diwakilkan oleh ni lah. Okay, so pada T sama dengan kosong, S sama dengan kosong. Pada T sama dengan 4, okay, S sama dengan kosong juga. Okay, so dekat sini kosong, sini T sama kosong, sini T sama dengan 4 second. Maknanya sini ialah T sama dengan 2 second. Gitu. Okay, boleh Ini contoh equation yang sesuai dengan ini. Kemudian, kita tengok dekat sini pula. Dekat sini, V sama dengan ds dt. Maksudnya ini ialah d dt of
S. S ialah negatif T kuasa 2 tambah 4T. So, kita akan dapat negatif 2T tambah 4. Okay. So, inilah equation untuk V. Gini. Line ni maknanya sama dengan negatif 2 tambah 4. Negatif 2T tambah 4. So, pada T sama dengan 0, ini ialah bila V ni as a function of T. Tapi sekarang ni katalah information ni tak ada. Okay. Sekarang ni macam ni lah rupa dia. Okay. So sekarang ni kita ada kedua-dua maklumat ni lah. Ini ignore yang ni ignore dulu. Ini sebenarnya saya tak payah tulis dulu tak apa. Tapi ignore yang ni dulu. Okay. Ignore ini dulu. Sekarang ni kita tahu bahawa kita ada S as a function of T, V as a function of S. Maksudnya, V ni ialah function of S, di mana S is a function of T. Okay? So, V is a function of S dan S is a function of T. Maksudnya, S ni berkait dengan T, V pula berkait dengan S. Okay? Bila kita ada case yang macam ni, yang dia berkait-kait, dan bila kita nak cari dV dt, kita boleh gunakan apa yang kita panggil sebagai, nama dia chain rule. Nama dia chain rule. Okay. So, kita akan, kalau kita nak cari dV dt, ini, dV dengan dt ni, kita boleh ambil dV ds, dikalikan dengan ds dt. Okay. Ini yang kita panggil sebagai chain rule. Sekali lagi, kalau kita ada relationship macam ni, V is a function of S dan S is a function of T. Okay, maksudnya V is a function of S dan S pula is a function of T. Kalau kita nak buat differentiation antara V dan T, kita nak cari dV dt, kita boleh first kali cari dV ds dikalikan dengan ds dt. Okay, boleh faham tak? Boleh. Okay, ini yang apa yang kita panggil sebagai chain rule. Chain rule ni juga apa yang kita akan pakai berulang-ulang kali dalam kelas ni. Okay, ni awak dah pernah belajar sebenarnya chain rule ni ya. Tapi saya ulang balik dekat sini. Okay, saya ulang balik supaya awak recall balik, dan saya ulang balik sebab benda ni ialah recurring theme lah dalam kelas kita ni. Maknanya dia akan ada ulang-ulang kali. Kita akan jumpa case di mana kita perlu menggunakan chain rule. Okay, ada soalan tak berkenaan chain rule? Ada. Tak ada Okay, so bila kita dah ada chain rule ni, sekali lagi kita balik kepada soalan kita tadi sebenarnya. Soalan B, kita nak jawab soalan B tadi. Okay, kita nak jawab soalan ni, soalan B. So, kita diberi if V equals to 5S, where S is in meters, determine A, kita nak cari A, at S equals to 1 meter. Okay, so kita nak cari A, dan kita diberi V. So, apa yang kita boleh buat ialah, kita nak cari A. So, A, kita tulis tu. A ialah dV dt. Sebab dia nak cari A. So, kita tulis A. A ialah dV dt. Dan kita masukkan, so ini ialah dt of V. V ialah 5S.
Kita tengok. Okey, dekat sini tak boleh. Tak boleh ni. Ni T, ni S. Maknanya kita tak boleh nak buat differentiation ni. So, dekat sini baru kita ingat. Kita ingat bahawa A, bila kita ada V as a function of S, dan A ni pula as a function of V. Kita tahu A ni memang dia berkaitan dengan V. Sebab A ni diberi oleh dV dt. Maknanya A memang ada relationship dengan V. Okay. So, kita tahu. So, apa yang kita boleh buat ialah kita boleh menggunakan chain rule. Okay. Kita tak boleh A sebenarnya. Sebenarnya sini kita tahu S. S is a function of T. V is a function of S. So, kita daripada sini, bila kita nak cari dV dt, okay, macam ni, bila kita nak cari dV dt, kita boleh cari mula-mula dV ds dikalikan dengan ds dt. Okay. So, macam dekat sini, dV dt ni, okay, so dV dt, dV dt ini ialah dV ds kali ds dt. Okay, ini A lah. Okay. Sekarang ni dV ds ialah, kita pecahkan satu dulu, dV ds ialah d ds kali V. Dan V ialah 5S. So, dia akan jadi d ds of 5S. So, ni akan jadi 5. Okay. So, bahagian ni akan jadi 5. Bahagian ni pula macam mana? ds dt ni apa? Cik Azizi. Cik Azizi ada tak? Ada sir. Okey, ds dt ni apa? Apa itu ds dt? SDT tu V V, betul. So, ds dt ialah V. Okey, betul. Terima kasih. Jadi, sekarang ni, daripada sini, okey, kita akan jadi macam ni lah. A sama dengan 5 kali ds dt ialah V. 5V. Gitulah. Okey. So, A kali ialah 5V. So, dari sini, pada T, sorry, dia nak cari S. Pada soalan ni tadi ni, soalan ni tadi ni. A pada S sama dengan 1 meter. So, pada S sama dengan 1 meter, V sama dengan 5 kali 1. 5S. So, V ialah 5 meter per second. Jadi, bila pada S sama dengan 1 meter, V ialah 5 meter per second, maknanya A ialah 5 kali V pada 1 meter ni lah. 5. Jadilah 25 meter per second squared. Dapatlah jawapannya 25 meter per second squared. Okay. So, pada S sama dengan 1 meter, V ialah 5 meter per second. Bila V ialah 5 meter per second, kita ada relationship antara A dan V. Bolehlah kita dapat jawapan A pada S sama 1 meter ialah 25 meter per second squared. Boleh? Ada soalan tak? Faham ke semua? Faham sir. Okey. Pergi pada soalan, next soalan. Okey. Okey, macam yang saya dah explain minggu lepas, dynamics ni dia sebenarnya konsep dia tu simple. Okey, konsep yang kita pakai ni hanya 3 ni je. Kita ada S, kemudian kita ada V sama dengan ds dt, dan kemudian ada A sama dengan dV dt. 3 ni je. So, konsep dia tu sebenarnya mudah.
Yang membezakan dia adalah soalan-soalan dia dengan approach yang kita kena ambil untuk jawab soalan-soalan ni lah. So, cara dia ialah kita dengan membuat latihan. Itu je cara yang kita boleh dapat biasakan diri untuk menggunakan prinsip-prinsip yang mana. Okey? Jadi, untuk soalan C pula, if V, yang given ialah V sama dengan 4T tambah 5 meter per second. Determine A. Okay, note, so inilah yang given. Yang kita kena cari, find A when T is equal to 2 seconds. Ini yang diberi, ini yang kita nak. Sekali lagi, bila dia suruh kita cari A, kita tulis dulu A. Tulis dulu A, dan A ialah dV dt. Okay, ini dia. A is dV dt. So, kita tengok sini, V, A ialah dV dt, dan V pula diberi oleh 4T. So, kita tulis kat situ pula. V ialah 4T tambah 5. Dan bila kita tengok balik, sini pun T, mana kita boleh buat differentiation ni. So, kita buat je lah. Kita akan dapat 4. So, jawapan dia ialah A is 4 meter per second square. Time ni, jadi apa time ni? Apa kena guna time ni? Bila kita dapat macam ni, maksudnya A ni nilai dia ialah constant. Dia tidak berubah dengan time. Pada apa-apa waktu sekalipun, A ni akan kekal 4 meter per second square. Inilah jawapan dia. Okay. Ada soalan tak untuk yang ni? Boleh faham? Boleh. Okay, untuk yang ada soalan, jangan tangguh-tangguh untuk tanya. Boleh tanya, tak ada masalah. Saya akan cuba bantu seboleh mungkin. Macam saya cakap, kalau bantuan yang saya boleh bagi ialah sekarang, masa kelas, masa kita buat latihan. Lepas exam, saya dah tak boleh nak bantu. Semasa exam pun, saya dah tak boleh nak bantu. Jadi, kalau ada soalan, sekarang ialah waktu untuk bertanya. Okey, kemudian soalan D. Tengok soalan D, Sekarang kita macam biasa, okey, tadi saya tak buat, sekarang kita buat. Ini adalah good practice. Bila kita ada soalan, kita akan bagi given dan kita akan bagi apa yang kita kena cari. Okey. Dia ada cara tulis macam ni lah. Antara ini dengan satu lagi, tak apa, kita pergi satu-satu. So, if A equals to 2 meter per second square. Okay. Find V when T is equal to 2 seconds. Dan dia bagi pula dekat sini. V sama dengan 0 meter per second bila T sama dengan 0 second. Ini yang dia bagi. Ini cara kita tulis lah. So, dia nak cari V pada T equals to 2 seconds. Dan dia dah bagi V pada T sama dengan 0, V sama dengan 0. A lah 2 meter per second. Okey, macam mana kita nak buat ni? Ini dah jadi susah sikit lah. Okey, nombor 1, kita kena tengok dulu. Jadi, A ni ialah, bila A ni dia beri nilai, A ni ialah constant. Okay. A ialah constant. Okay. Jadi sekarang ni kita akan pergi kepada topik, special topik di mana A ialah constant. Kita belum belajar lagi, so sekarang kita akan sambung dengan kelas ni lah. Untuk belajar tentang ini. Okay. Bila A ni ialah constant, kita tulis macam ni lah. AC. C ni mewakili A yang constant. Maksudnya A ni tidak berubah. Dalam kes A ialah constant, kita ada equation kinematik yang kita boleh pakai. Okay. Tengok dekat equation ni. Okay, tengok dekat sini. A sama dengan dV dt. Okay. Ini A yang constant atau tak, semua terpakai. Ini A ni constant atau tak, semuanya terpakai. Tapi bila A ni constant, bila A ialah constant,
Okay, dia masih lagi sama definition dia. Kita bawa T ni ke atas, kita akan dapat dV sama dengan A, constant A, dt. Okay, dan kemudian kalau kita integrate kedua-dua belah, sini. So, inilah V, V0, V, T0, T. Kita akan dapat V tolak V0. Disebabkan A ni constant, dia boleh pergi keluar daripada integration ni. dt. Dan kita akan dapat A kali T tolak T0. Dan daripada sini, kita akan dapat V sama dengan V0 tambah AC T tolak T0. Dan kemudian V0 dan T0 ni ialah inilah. Okay. So disebabkan at T0 equals to 0 second, V0 equals to 0 meter per second, which is information yang diberi di sini. Okay. Okay, maknanya V sama dengan V0 ialah kosong tambah AC T. T0 ni pun jadi kosong. So kita dapat satu equation V sama dengan AC kali T. Okay. Jadi equation ni ialah equation yang kita panggil sebagai kinematic equation bila acceleration kita ialah constant. Okay, tapi kalau secara penuhnya sebenarnya equation ni ialah macam inilah. Inilah equation penuh dia. Okay, awak kena ingat bila kita tulis macam ni, T0 ni maknanya pada titik permulaan. T0 ni akan sentiasa kosong second. T0 ni mesti pada kosong second ya. Ini ialah sebab dia pada permulaan. Apa-apa saja permulaan mesti T sama dengan kosong. Jadi equation ni kita boleh tulis balik sebagai, sebab T0 sama dengan kosong, kita boleh tulis V sama dengan V0 tambah AC T. V0 ni dalam soalan ni, V0 ni sama dengan kosong. Tapi dalam soalan-soalan lain, kadang-kadang V0 ni tidak kosong. Tapi V0 ni akan refer kepada velocity pada kosong second. Okay, boleh faham tak? Ada soalan? Ada. Awak pernah tengok tak equation ni? Pernah tengok tak equation ni? Nur Kristina. Ada tak Nur Kristina? Nur Kristina ada ke tak ada? Ada, sir. Okey, Nur Kristina, pernah tengok tak equation ni? V sama dengan V0 tambah ACT. Ada, sir. Ada ya? Pernah tengok Dekat mana awak tengok? Nakut. Dekat mana? Ada. Tak apa, tak clear.
Tapi pernah tengok lah. Okey. Okey. Nur Alifah. Ada Nur Alifah? Saya. Dekat mana awak tengok equation ni? Tak faham. Cuma tak ingat. Saya pernah tengok kan? Tapi tak ingat dekat mana. Ya, betul. Okey, memang pernah tengok memang betul awak pernah tengok. Okey, tak ingat dekat mana tak apa. Tapi yang penting awak memang dah pernah belajar. Okey. So, ini yang bila awak belajar dalam fizik tu, bila awak belajar projectile motion, pergerakan satu projectile. Maknanya bila awak campak apa-apa benda, ini awak guna untuk kira dia pergi mana benda tu. Okey, dekat dalam fizik sekolah menengah dah belajar lah. Okey. Sekarang ni jadi inilah equation yang kita ada, iaitu constant acceleration. Okey. Bila acceleration tu constant, bermaksud A ni tidak berubah dengan time lah. Itu maksud dia acceleration. Jadi kita akan dapat 3 kinematic equation. Daripada bila syarat acceleration ni sama dengan constant, kita boleh gunakan 3 kinematic equation untuk cari velocity dan juga position of sesuatu particle atau sesuatu objek. Okay. Contoh constant acceleration ialah gravity. Okay, gravity itu ialah constant acceleration sebab kita ada nilai. Gravity ni kita ada nilai iaitu 9.81. Bila acceleration ni ada nilai 9.81 dan nilai ni tidak berubah, ini yang kita panggil sebagai constant. Constant ya. Boleh faham tak? Boleh. Bila acceleration ni diberi satu nilai, jadi nilai ni dan nilai ni tidak particular pada setiap masa. Maknanya dia tak beritahu masa tu bila, dia hanya bagi nilai. Maksudnya kita tahu yang nilai tu akan kekal pada nilai yang sama. Jadi itu yang kita panggil sebagai constant. Jadi bila kita ada constant acceleration, kita akan boleh guna equation ni. Okay, jadi equation ni boleh dipakai bila acceleration tu ialah constant. Okay, jadi dalam soalan ni, kita ada lagi 2 equation yang kita belum discuss lagi, tapi kita jawab soalan ni dulu. Di dalam soalan ni, Okay, so dalam soalan ni kita ada V sama dengan V0 tambah AC T. Ini equation yang ada. Jadi dekat sini, determine V when T equals to 2 second. Okay. Dan acceleration ialah 2 meter per second. Jadi kita akan tulis ni V0 ialah kosong. Ini V0 ialah kosong. Tulis ini kosong. Tambah acceleration ialah 2 meter per second. Tulis ini 2. T pula ialah 2 second. 2 second. So kita akan dapat V sama dengan 4 meter per second. Maksudnya dekat sini, pada T equals to 2 seconds, velocity ialah 4 meter per second. Jawapan dia 4 meter per second. Dan kita hanya boleh pakai equation ini disebabkan acceleration ni ialah constant. Boleh faham? Kalau acceleration ni tidak constant, kalau acceleration ni berubah, kita tak boleh pakai equation ni. Equation ni hanya untuk constant acceleration. Boleh faham? Boleh. Okay. Sebelum kita sambung dengan soalan ni, saya akan terangkan 3 equation yang ada tu sekali lagi. Okay? Sekali lagi ya. Okay. Tapi sebelum tu, kita akan pergi lebih basic lagi, iaitu notation. Okay. Tadi saya tulis T. Okay. Saya dah tulis T.
Kemudian saya tulis bulat kecil kat bawah ni. Ini nama dia subscript. Okey. Maknanya dia kecil, tulis kat bawah ni. Ini maksud dia T pada waktu initial. Subscript kosong ni walaupun saya tulis bulat, kita panggil ni not. Okey. T not. Not tu tak tahu hijau dia macam mana. Hijau ni, not ni ialah ejaan dia N-O-U-G-H-T. Okey. Ni T not, kita panggil T not. Maksud dia ini ialah kosong. T pada permulaan. So bila saya tulis T not, ini maksudnya ialah T ialah time. Not ni pula membawa maksud initial. Initial ataupun permulaan. Waktu permulaan mesti 0 second ya. So, waktu permulaan mesti 0 second. Tak ada waktu permulaan yang lain. Apa-apa saja waktu permulaan mesti 0 second. Boleh faham tak? Boleh faham? Boleh, sir. Okey. Jadi dalam exam awak jangan tulis macam ni. Ini bukan T not. Ini T-O. Tak sama T not ni macam ni. Dia tak sama. Kalau awak tulis macam ni, kita tak boleh nak baca. Okey? Kalau saya tulis nama saya macam ni kan, A-Z-I-M. Nama saya Azim. Okey, boleh baca. Tapi kalau saya tulis cara lain kan, A-I-M-Z. Ini bukan Azim, ini dah jadi benda lain. Sebab apa kita tak ikut turutan yang betul? Kita tak ikut cara tulis yang betul. Huruf besar pada awal kita tulis A-Z-I-M. Walaupun ini boleh baca lagi tapi tak sama. Okey. Jadi cara tulis yang betul ialah T dan not O ni kecil dekat bawah. Ini cara tulis yang betul yang memberitahu kita bahawa ini ialah T pada titik permulaan. Initial time dia, dan mesti nilai dia 0 second. Okey. Walaupun tapi cuma kita kena ingat, walaupun pada time dia lah 0 second, dia punya velocity V0, dia punya acceleration A0 ataupun dia punya position S0 ni tidak semestinya kosong. Boleh jadi kosong, boleh jadi tak. Tapi kita tak tahu. Ini kena mengikut maklumat yang diberi. Cuma T sahaja yang pastinya kosong pada initial. Tidak ada garanti bahawa V0 ni akan sama dengan kosong, A0 sama dengan kosong atau S0 sama dengan kosong. Ini kita tak tahu. Boleh faham? Boleh ya? Boleh. Itu nombor 1 yang awak kena faham. Saya bagi tahu ni sebab saya tahu semua kebanyakan awak dah faham, tapi akan ada seorang dua yang tak faham juga. Jadi saya explain supaya semua orang faham sekali lagi. Sebagai kalau awak dah faham, ini adalah revision. Kalau yang awak tak faham, awak fahamkan sekarang ni. Kalau ada soalan pun boleh tanya sekarang. Okey, kemudian sekarang ni kita akan tengok yang tadi ya. Okey. A sama dengan dV dt. Bila kita bawa T ni ke atas ni, kita akan dapat dV sama dengan A dt. Okay. Dan kalau kita buat integration, kita integrate both sides, sini dan sini, kita akan dapat integration ni. Bila kita buat integration V, sini pun mesti V lah, daripada V0 kepada V, daripada T0 kepada T. Okay. Daripada titik awal ke titik akhir dia. T ni boleh jadi apa-apa saja, kita tak tahu lagi. Okay. So daripada sini kita akan dapatlah. Dan acceleration ni, kalau acceleration ni ialah constant, kita akan boleh keluarkan A ni keluar integration ni. So kita akan dapat daripada V0 ke V sama dengan constant acceleration daripada T0 ke T. So kita akan dapat
V tolak V naught sama dengan T tolak T naught. Macam ni. Dan kita bawa V ni ke sebelah sana. Sebelah sini kita akan dapat V sama dengan V naught tambah AC T tolak T naught. Macam saya cakap tadi, T naught ni mesti sama dengan kosong. Sebab T naught ialah T pada awal. Jadi equation ni akan dapat V sama dengan V naught tambah AC T. Dapatlah equation ini. Jadi ini ialah equation yang memberi kita relationship antara V dan juga T. Okay. Ini ialah equation yang memberi kita relationship antara V dengan T. Saya tulis lagi besar-besar kat sini. V sama dengan V naught tambah AC T. Jadi kalau kita tahu T, kita akan tahu V. Okay. V naught ni nilai yang kita sepatutnya tahulah. V naught ni adalah velocity pada waktu permulaan. AC ni ialah constant acceleration. V naught ialah initial velocity. Okay, so ini ialah equation pertama yang memberi kita hubung kait antara velocity dan juga time. Okay, ada soalan tak? Ialah velocity as a function of t. Okay. Ada soalan tak? Ada. Okay, so equation ni kita tak perlu hafal. Kita hanya perlu tahu macam mana nak guna. Dan yang paling penting sekali, dia hanya terpakai bila acceleration itu constant. Saya nak ulang banyak kali. Sebab tiada kali mesti ada yang tak faham. Dia hanya terpakai bila acceleration itu constant. Tidak berubah. Itu je. Kalau acceleration itu berubah, tak boleh pakai. Boleh faham? Boleh. Okey, so kita akan sambung sampai 12.30. Awak perlu rehat ke kita boleh sambung terus? Boleh kita sambung terus tak? Lagi 40 Sorry minit. sir, tapi kita orang ada kelas pukul 12. Oh, semua ada kelas? Okey, kalau ada kelas kita tamatkanlah maknanya sebelum ni. Nanti kita akan cover balik lagi setengah jam tu. Kita semua orang ada kelas Yes, sir. Okey, macam tu kita tak boleh sambung. Okey, maknanya sekarang dah 11.50. Kita ada 30 minit yang saya masih lagi berhutang dengan awak lah maknanya. Kita akan sambung 30 minit tu pada waktu lain. Okey, so kita tamatkan dulu dekat sini. Dan kita akan jumpa pada hari Rabu nanti ya. Boleh sir. Okey, jadi semua ni adalah recorded. Jadi awak boleh akses balik recording kelas hari ni dalam chat, daripada chat, area chat tu. Okey? Yes, sir. Okey, terima kasih semua. Nanti kita jumpa lagi hari Rabu. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih, sir. Okey. Thank you, sir.